tidak boleh nak baca Quran, tidak boleh nak solat jenazah, tak boleh nak memandi, mengkafan, menjadi anak yang berdoa kepada si mati, berbaloi ke orang-orang kaya biasa tuan-tuan. Minta maaf dengan izin. Kadang-kadang kita pergi rumah orang yang meninggal macam tak ada orang meninggal. Menyimpan senarai nama orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Huzaifah, dia orang kepercayaan Rasulullah. Huzaifah Ibnul Yaman, banyak hadis yang mana dia riwayatkan. Lalu bangun dan lihatlah waktu apa ini. Ini ketika dia dalam keadaan sakarat, sedang sakaratul maut. Lalu Ibnu Mas'ud bangkit kemudian datang dan berkata, matahari telah terbit. Huzaifah berkata, aku berlindung kepada Allah dari berpagi hari menuju ke neraka. Allahu Akbar. Dalam keadaan dia itu di hujung daripada nyawanya, dia kata ke Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Abdullah Ibnu Mas'ud. Antara sahabat yang terkenal yang kita jumpa Ibnu Mas'ud inilah Abdullah Ibnu Mas'ud. Lalu kata Huzaifah, bangun, cuba kau tengok apa yang telah berlaku. Lalu kata Ibnu Mas'ud, matahari sudah terbit. Lalu dia berkata, aku berlindung kepada Allah daripada berpagi-pagi, aku menuju ke neraka. Maksudnya minta jauh daripada mati yang tidak baik, menyebabkan nanti aku sengsara di akhirat. Dalam keadaan apa? Sentiasa dalam keadaan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis pada saat kematiannya. Ini sahabat yang paling banyak menghafaz hadis Nabi, 5,735 hadis. Ada kata 5,734 hadis. Dan yang paling banyak menghafaz hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dia Abu Hurairah. Tu yang kita bila baca hadis kita banyak mendengar an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Ini sahabat yang mulia ini. Sahabat ini dia peluk Islam 8 Hijrah. Kita cerita sikit biar kita faham siapa laki-laki ini. Dia peluk Islam 8 Hijrah. Maknanya Nabi wafat 11 Hijrah. Makna dia hidup dengan Nabi hanya 3 tahun. Habis kenapa dia banyak menghafaz hadis? Kerana dia banyak berdampingan dengan Nabi. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat lain kata, Abu Hurairah, kenapa kau banyak menghafal hadis daripada kami? Kami lebih lama hidup dengan Rasulullah, engkau baru peluk Islam 8 Hijrah. Lalu kata Abu Hurairah, kamu dengan dunia kamu ada perniagaan kamu ada ladang kamu ada hidup kamu, seharian kamu, pekerjaan kamu. Aku tak ada apa-apa melainkan aku mengikut ke mana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Dan dia pula ingatan dia sangat kuat, dia boleh menghafal banyak. 5,734 hadis. Lalu dia menangis pada saat kematiannya. Ia berkata, demi Allah, aku tidak menangis kerana sedih terhadap dunia, juga bukan kerana takut berpisah dengan kalian, akan tetapi aku menunggu salah satu pembawa khabar gembira dari Rabbku dengan syurga ataupun neraka. Dia menangis, dia belum dapat keputusan lagi sama ada malaikat tu datang, dia membawa berita gembira aku syurga ataupun berita tidak gembira aku neraka. Tara sahabat macam ini pun sangat risau dengan kematian, dengan amalan-amalan yang banyak. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan dari hadis Ubadah ibnu Samit mengenai apa yang ia saksikan, bahawa orang mukmin apabila kematian datang menjemputnya, ia diberikan khabar gembira dengan keredaan Allah
Subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya. Sedangkan apabila kematian datang menjemput orang kafir, maka ia akan diberikan khabar gembira dengan azab Allah dan siksaannya. Tentang hal ini juga diceritakan dari beliau, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Wa qalu kulluna nakrahul maut. Wa qal laisa zaka bidzaka inal mu'min idza furrija lahu amma huwa qadimun alaihi ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ahu. Hadis, barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Nampak dia bersyarat, man ahabba liqa Allah, siapa kasih nak jumpa Allah. Apa dia jawapan dia? Ahabballahu liqa'ahu, Allah kasih juga nak jumpa dia. Maknanya kasihnya berbalas. Kasihnya berbalas. Anak remaja hari ini, Allah ciptakan perempuan itu sifat biologinya lemah. Secara fizikalnya lebih kecil, lebih lemah dari lelaki. Sebab tu anak perempuan kita, cucu perempuan kita, dia lebih cepat berhubung dengan kaum lawan dia, maknanya lelaki. Psikologi dipanggil satu sifat dipanggil narsisma. Tahu narsisma? Dia minta diberikan perhatian, minta orang entertain dia, minta orang kasih dia. Sebab tu wanita-wanita hari ini yang muda-muda, dia risau bukan tak boleh baca Quran, dia risau bukan tak boleh baca Quran, nak berzikir, nak solat. Dia risau bila dia post dalam Facebook, dalam TikTok, orang tak like, akhirnya bunuh diri. Sebab di sininya kosong. Ada yang cakap, ada yang nak bunuh diri. Sebab apa? Ditinggal kekasih. Sebab itu kalau kita letakkan cinta kita kepada makhluk, kita hanya dapat makhluk. Kalau makhluk ni tinggalkan kita, kita akan kecewa. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kita berbalas. Kalau kita ada 1000 orang dalam masjid ini, setiap 1000 orang dia kasih kepada Allah, setiap seorang dari kita, Allah akan balas kasih kepada kita, tidak berkurang pun bagi setiap orang. Nampak? Sebab itu siapa yang kasih Allah, Allah kasih dia. Dan bila Allah kasih kita, yang kedua, tidak ada sesiapa boleh menandingi kasih Allah pada kita. Sayang macam mana kita dengan suami, tak boleh menandingi kasihnya Allah pada kita. Sayangnya kita pada isteri tidak boleh menandingi kasih Allah kepada kita. Sebab itu mengapa kita nak kecewa dengan kasih manusia. Kalau manusia tak layan kita, alhamdulillah. Macam tak setuju tuan. Kalau manusia tak suka kita, alhamdulillah kita ada Allah. Kalau manusia suka kita, kita juga ada Allah yang kasihnya lebih daripada kita. Dalam hal ini, man ahabba liqa Allah, siapa yang kasih nak jumpa Allah, hidupnya ketika nak, bukan mati, ketika hidupnya kasih pada Allah, taat pada Allah. Tanda kasih, taat pada Allah. Tanda kasih, tinggal perintah, tinggal apa yang Allah kata jangan buat. Itu tanda kasih. Innal muhibba lima yuhibbu muti'. Orang kalau dia kasih pada sesuatu, dia akan taat. Apa orang tu suruh, dia akan taat. Belum suruh, dia taat. Kerana kasih. Bila kasih, dia akan menghasilkan tindakan yang luar biasa. Macam kita ni ustaz, hari ni nak balik cepat. Kenapa? Anak saya ustaz nak balik ustaz, anak yang paling saya sayang. Kenapa? Nak pergi pasar ustaz, nak cari makanan kegemaran dia. Kenapa sayang dia? Sebulan dia bagi saya RM10,000. Anak yang kita tak sayang, tak bagi duit kat kita, bila dia telefon nak balik, hati kita, alamak, dia nak balik dah, dia nak balik dah. Kalau boleh jangan balik. Ada tak macam ni? Kalau ada, kita bukan ayah ibu yang baik. Tapi nak sebutnya, itulah tindakan bila kita kasih.
Orang tu berbau tadi pun nak balik bila? Minggu depan. Tapi hati kita dah tergedik. Bagaimana kalau kasihnya kepada Allah? Lalu bila dia nak mati, inilah yang disebut malaikat datang menzahirkan dirinya dengan khabar busyra, berita yang baik. Lalu dia tak sabar nak mati cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.